Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua murid-murid yang Ustaz kasihi sekalian. Ustaz doakan kamu dan keluarga berada di dalam keadaan yang sihat hendaknya ya. Baiklah, insya-Allah pada hari ini dan pada pagi ini kita akan sama-sama lagi sekali uh, menduduki ataupun mempelajari subjek pendidikan Islam tahun 5. Okey, baik. Seterusnya, kita lihat dahulu tajuk yang pertama adalah Surah Al-Qad. Baik, objektif pembelajaran pada hari ini bagi Surah Al-Qad adalah murid dapat membaca sekurang-kurangnya 3 daripada 5 ayat daripada Surah Al-Qad dengan betul dan bertajwid. Baik, Ustaz nak murid-murid buka buku teks pendidikan Islam kamu dan buka muka surat 4. Ustaz ulang, sila buka muka surat 4. Baiklah, seterusnya Ustaz akan bacakan satu ayat demi satu ayat surah Al-Qad. Jadi, sila baca dengan mengikut bacaan guru di muka surat 4. Jadi, Ustaz baca, kamu ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Aywa, Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih kepada murid-murid kerana telah membaca surah Al-Qad dari ayat 1 sehinggalah ayat yang ke-5. Jadi selepas ini, nanti di rumah, kamu boleh baca surah Al-Qad ini bersama ibu bapa ataupun abang dan kakak kamu. Kamu baca di hadapan mereka, ya. Baik, seterusnya kita akan lihat pula tajuk yang kedua iaitu tajuk akidah. Yang bertajuk akidah yang bertajuk Al-Malik. Okey, baik. Siapa Al-Malik ni, apa dia? Ustaz akan terangkan. Okey. Objektif pembelajaran pada hari ini bagi tajuk Al-Malik adalah yang pertama, murid dapat menyatakan pengertian Al-Malik dengan betul. Kedua, murid dapat membaca dalil naqli Allah Al-Hasib dan Al-Malik dengan betul. Yang ketiga, murid dapat menyatakan hukum beriman dengan nama Allah Al-Malik dengan betul. Baik, murid-murid sekalian yang Ustaz kasihi,
Sila buka buku teks kamu di muka surat 66. Ustaz ulang. Sila buka buku teks kamu di muka surat 66. Dah buka dah? Alhamdulillah. Baik, kita lihat dahulu unit 1 Al-Malik. Aktiviti pertama, baca dan fikirkan. Baik, kita akan baca bersama-sama dan cuba kamu fahamkan ya. Dan kita fikir bersama. Cakrawala meliputi seluruh bintang dan planet-planet di langit, termasuk bulan dan bintang. Bulan dan matahari. Planet bumi berputar dan beredar mengelilingi matahari, manakala bulan pula bergerak mengelilingi bumi. Subhanallah, hebatnya. Okay, jadi, di sini merupakan satu situasi di mana sekumpulan murid bersama gurunya telah melawat pusat sains negara di mana mereka telah memerhatikan satu replika cakrawala yang di mana yang di tengah-tengah ini adalah merupakan matahari dan dikelilingi dan di sekeliling matahari ini adalah planet-planet yang ada di cakrawala. Contohnya planet bumi, planet Zuhal, planet Marikh dan sebagainya. Kesemua planet tersebut bergerak, berpusing sambil mengelilingi matahari. Jadi, setiap planet itu dia ada orbitnya, ada jalannya. Jadi, antara planet-planet, contoh planet bumi tidak akan bertembung dengan planet Marikh dan tak akan bertembung dengan planet Zuhal. Setiap planet ada jalan dia dan ada laluannya. Jadi di situ kita dapat lihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menguasai segala yang ada di langit dan juga yang di bumi. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada pengertian Al-Malik. Apa itu Al-Malik? Al-Malik bererti Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai segala-galanya. Jadi di sini bermaksud Al-Malik itu bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai ataupun menguasai segala apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi kalau sekarang ni kalau kita rasa kita ni hebat, kita ni kaya, kita boleh kuasai tempat kita boleh kuasai negara kita, salah tu. Jangan fikir macam tu. Kalau kita lagi hebat, kita lagi kuasa, ada lagi yang maha kuasa. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, baik. Seterusnya. Okey, di sini ada dalil nakli yang menyebut ataupun yang menceritakan tentang Allah itu Al-Malik ataupun Allah itu maha menguasai segala-galanya. Kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mulkus samawati wal ardh. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahu azim. Surah Al-Hadid ayat yang ke-57. Apa maksud dia? Okey. Dialah yang memiliki kuasa pemerintahan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Dan dia maha berkuasa atas setiap sesuatu. Jadi di sini bermaksud siapakah dia tu? Dialah yang memiliki kuasa. Siapa dia? Dia itu merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat Al-Quran ini, dia ini merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang memiliki kuasa pemerintahan apa yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Allah menghidupkan dan mematikan sesuatu. Jadi kita ingat, kita ni kalau kita kuat, kita kaya pun, kita tak boleh nak hidupkan diri kita semula bila kita dah meninggal dunia. Hanya Allah sahaja yang berkuasa menghidupkan dan mematikan sesuatu.
dan Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Okey, baik. Seterusnya, muka surat 68. Okey, berikut merupakan situasi perbualan antara seorang gurunya, ustazah, bersama anak-anak muridnya. Jadi, anak murid ini bertanya kepada ustazah, "Ustazah, apakah erti nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Malik?" Jadi, ustazahnya menjawab, Al-Malik bererti yang menguasai segala-galanya. Jadi, nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Malik bererti Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai pemerintahan, pentadbir dan pemilik mutlak segala yang ada di bumi dan di langit. Jadi, Al-Malik ini tadi bermaksud yang menguasai segala-galanya. Jadi, Al-Malik tu siapa yang berhak diberikan gelaran Al-Malik? Allah Subhanahu Wa Taala lah yang berhak menerima gelaran Al-Malik. Kerana apa? Kerana Allah lah yang menguasai segala pemerintahan, segala pentadbiran, dan Allah lah pemilik mutlak, pemilik yang hakiki, yang apa yang ada di bumi dan di langit. Kalau contohlah kita ni kaya banyak macam mana duit pun, kereta besar, rumah besar, tanah besar, semuanya itu bukannya lah hak mutlak, bukannya hak hakiki milik kita. Semuanya itu adalah hak milik siapa? Hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya. Anak muridnya bertanya, "Ustazah, Allah mentadbir seluruh makhluk di langit dan di bumi dengan bijaksana." Ya, betul tu. Allah Subhanahu Wa Taala amat bijak, amat pintar dalam menguruskan pentadbiran makhluk di langit dan di bumi. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala mencipta sesuatu mengikut kehendaknya. Di sini bermaksud Allah mempunyai hak untuk mencipta apa yang Allah mahukan. Macam kita sebagai seorang hamba, seorang manusia, kita tidak boleh mencipta sesuatu yang kita nak. Contoh, kalau kita nak cipta seekor burung, boleh ke? Tak boleh kan? Jadi hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang berhak mencipta sesuatu mengikut kehendaknya. Kemudian yang kelima, anak murid dia pun memberi pendapat lagi. Seluruh makhluk sentiasa berhajat kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, di sini bermaksudnya apa? Kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala perlulah memohon pertolongan, perlulah meminta hajat, perlulah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita mahu minta sesuatu pertolongan ataupun hajat. Kita tak boleh menyembah pokok yang besar, menyembah berhala untuk kita nak meminta hajat. Salah tu je, itu adalah syirik. Jadi kita sebagai hamba Allah, kita perlu minta kepada siapa? Kita perlu minta, kita perlu mohon hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja atas segala hajat, atas segala permohonan yang kita mahukan. Okay, baik, yang keenam, Ustazah beritahu, bijak anak-anak didik Ustazah. Itulah bukti nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Malik. Jadi kamu kena ingat tadi, Al-Malik tadi apa maksudnya? Al-Malik bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai segala-galanya. Ingat, Al-Malik apa maksud dia? Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai segala-galanya. Okey, baik. Jadi Al-Malik, apakah hukum beriman dengan Al-Malik? Jadi kita sebagai seorang umat Islam, seorang Muslim, kita adalah wajib. Wajib ni apa? Wajib ni tidak boleh tidak, mesti. Kita mesti beriman, kita wajib beriman dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Malik. Kita kena percaya
Kita kena percaya kita kena percaya dengan sesungguh-sungguhnya Allah itu maha menguasai segala-galanya. Kalau kita tidak percaya, kita tidak beriman dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Malik ni, kita cek balik hati kita cek balik iman kita. Mungkin ada masalah. Jadi kita kena wajib beriman. Percaya ya Allah itu Al-Malik. Okey, baik. Okey, yang ni kita buka muka surat 70 ya. Muka surat 70. Okey, seterusnya. Okey. Ini merupakan ayat Al-Quran ataupun dalil naqli hukum beriman dengan Al-Malik. Okey. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fata'ala Allahul Malikul Haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Sadaqallahul azim. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-23. Apa maksud dia? Maka dengan yang demikian, maha tinggilah Allah yang menguasai seluruh alam. Lagi yang maha benar, tiada Tuhan melainkan Dia. Dia itu siapa? Dia itu adalah Allah. Tuhan yang mempunyai arasy yang mulia. Jadi ini merupakan maksud ataupun dalil naqli yang membawa maksud kita sebagai seorang Muslim wajib beriman dengan nama Allah Al-Malik. Sebab apa? Sebab dalam ayat Al-Quran dah sebut dah, Allah itu yang menguasai seluruh alam. Bila sebut seluruh alam, maksudnya semua yang ada di bumi lah. Semua yang ada di langit lah. Itulah kita sebagai seorang umat Islam wajib beriman, wajib percaya yang Allah itu Al-Malik. Yang mana membawa maksud Allah Subhanahu Wa Taala menguasai segala-galanya. Baik, Ustaz Arab, kamu dapat ya sedikit sebanyak tentang apakah yang dimaksudkan dengan Al-Malik. Ingat, Al-Malik ini gelaran hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Baik. Seterusnya kita sambung dengan tajuk Jawi, iaitu badan sihat, hidup yang ceria. Ustaz mendoakanlah kamu semua dalam keadaan yang sihat dan sentiasa ceria-ceria selalu. Okey, baik. Okay, objektif pembelajaran pada hari ini muka surat 48, di mana murid dapat membaca potongan teks mengikut bacaan guru dengan betul. Yang kedua, murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 daripada 4 perkataan berimbuhan daripada teks dengan betul. Yang ketiga, murid dapat membina ataupun membuat sekurang-kurangnya 1 ayat daripada perkataan berimbuhan dengan betul. Okey. Ini yang telah kita belajar pada minggu lalu. 5 amalan hidup sihat. Okay, amalan pertama kita dah belajar dah raid dah. Amalan kedua pun beriadah dan bersenam pun kita dah belajar daripada minggu lepas. Jadi untuk hari ini, amalan yang ketiga lah yang kita akan pelajari bersama-sama. Di muka surat berapa? Muka surat 48. Okay, jadi murid-murid boleh buka ya muka surat 48 sekarang. Baiklah, murid-murid, jadi inilah merupakan amalan yang ketiga. Sekiranya kita hendak ataupun kita hendak memastikan hidup kita dalam mengamalkan cara hidup yang sihat. Jadi amalan yang ketiga pada hari ini adalah menjalani pemeriksaan kesihatan berkala. Okey, jadi Ustaz akan bacakan, kamu dengar ya. Pemeriksaan kesihatan berkala jangan diambil mudah. Dengan mengetahui tahap kesihatan, kita boleh mengambil langkah-langkah tertentu bagi memastikan kesihatan kita berada dalam keadaan baik. Okay, jadi untuk amalan yang ketiga ini secara
ringkasnya, kita perlulah ke hospital ataupun ke klinik yang berdekatan sekiranya kita rasa badan kita ini tidak sihat. Kalau rasa batuk-batuk yang teruk, rasa demam yang panas tu, cepat-cepatlah pergi ke hospital ataupun ke klinik untuk membuat pemeriksaan. Sebab apa? Sebab sekarang ni penyakit bermacam-macam. Jadi kita risau. Jadi oleh itu kita perlulah membuat langkah awal, membuat langkah pencegahan dengan apa? Pergilah ke hospital, ke klinik untuk buat pemeriksaan kesihatan. Okay, tapi itu tentang bab kesihatan lah. Tapi yang ni tentang bab jawi. Okay, baik. Sekarang ni, Ustaz nak kamu tolong perhatikan teks yang telah kita baca tadi, yang telah kita baca bersama-sama tadi. Kita cuba tengok di manakah yang ada perkataan berimbuhan apitan. Yang ada imbuhan awalan dan imbuhan akhiran di apit. Okey, tengok mana? Cuba cari. Dah jumpa ke? Okey, baik. Ini adalah jawapan dia. Okey, ada 4 perkataan berimbuhan apitan. Yang pertama, menjalani. Perkataan kedua, kesihatan. Perkataan ketiga, mengetahui. Perkataan keempat, memastikan. Okey, baik. Berikut merupakan 4 perkataan imbuhan yang telah kita temui sebentar tadi. Okey, baik. Yang pertama tadi adalah menjalani. Okey, baik. Menjalani ni perkataan dasar dia adalah apa? Jalan. Okey, jalan ini tadi diapit oleh imbuhan men dan imbuhan i. Maka terhasillah perkataan menjalani. Baik, kedua pula. Perkataan kesihatan. Kesihatan ini kata dasar dia adalah apa? Sihat. Okay. Sihat ini diapit oleh imbuhan awalan ke dan imbuhan akhiran an. Maka terhasillah kesihatan. Perkataan yang ketiga pula adalah mengetahui. Mengetahui ini kata dasarnya adalah tahu. Okey, tahu ini diapit oleh imbuhan meng dan juga i. Maka terhasillah perkataan mengetahui. Dan yang terakhir adalah memastikan. Memastikan ini pula kata dasarnya adalah pasti dan diapit oleh imbuhan me dan juga imbuhan kan. Maka terhasillah memastikan. Ustaz harap murid-murid boleh dapat ya. Perkataan imbuhan yang 4 ini. Kita teruskan dengan contoh binaan ayat daripada perkataan imbuhan. Baik, contoh pertama. Menjalani. Ustaz ulang, menjalani. Okey, apakah ayat yang boleh kita bina daripada perkataan menjalani? Okay, di sini Ustaz ada berikan contoh. Saya menjalani rawatan di Hospital Kajang. Ustaz ulang. Saya menjalani rawatan di Hospital Kajang. Bolehkah adik-adik? Contoh yang kedua pula, perkataan yang diberi adalah kesihatan. Jadi, apakah perkataan ataupun apakah ayat yang boleh kita bina daripada perkataan kesihatan? Okey, di sini terdapat satu contoh. Kita perlu menjaga kesihatan diri dengan baik. Ustaz ulang. Kita perlu menjaga kesihatan diri dengan baik. Bolehkah adik-adik? Jadi, di sinilah kesihatan inilah merupakan perkataan berimbuhan
yang kita ambil daripada sini tadi. Maka inilah merupakan contoh ayat yang boleh kita bina berpandukan perkataan imbuhan. Nanti selepas ini akan ada latihan. Kamu cubalah bina ayat sendiri daripada perkataan yang inilah, yang 4. Nanti Ustaz akan berikan kamu tugasan. Baiklah murid-murid, Ustaz mengharapkan kamu semua sentiasa dalam keadaan yang sihat, jaga kesihatan diri, jaga keselamatan diri, keluar rumah bila perlu sahaja, pakai pelitup muka bila keluar rumah, dan sentiasalah mengulang kaji pelajaran semasa di rumah. Sekian sahaja sesi PDPR kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.